Hai kelas, hari ini kita akan sambung bab 8 pilihan raya. Selepas kita telah tengok bab 7 bagaimana kerjasama antara KAM telah wujud sehinggakan kerjasama dalam parti politik sendiri. Okey, untuk pilihan raya ni kita tahu dia membolehkan rakyat memilih wakil dalam sesebuah kerajaan serta dia telah menyaksikan pengamalan sistem demokrasi di sesebuah negara. Tahu kan sistem demokrasi ni, sistem macam bagi peluang kepada rakyat untuk menceburi, memilih wakil dalam kerajaan. Dan di negara kita sendiri, dia telah bermula dengan pilihan raya Majlis Perbandaran. Yang paling bawah sekali dia mula dengan pilihan raya Majlis Perbandaran, kemudian pilihan raya negeri, barulah pilihan raya umum yang membentuk kabinet kerajaan lah kita kata pada tahun 1955. Ini adalah pilihan raya umum. Yang pertama adalah pada 1955 dan sebanyak 52 orang ahli yang dipilih untuk menganggotai Majlis Perundangan Persekutuan MPP yang akhirnya berjaya membentuk kabinet pertama. Kabinet pertama ni adalah kabinet yang dipilih oleh rakyat sendiri. Sebelum ni dipilih oleh British. Tak ada pilihan raya. Pilihan raya Majlis Perundangan Persekutuan 1955 ni lah satu pilihan raya pertama yang membentuk kabinet pertama yang dipilih sendiri oleh rakyat. Dan pilihan raya juga diadakan di Sabah dan Sarawak bagi memilih wakil-wakil masing-masing dalam kerajaan tempatan. Okey, untuk bab 8 kita akan lihat 4 perkara iaitu perkembangan pilihan raya di Persekutuan Tanah Melayu. Kamu akan lihat proses pilihan raya umum yang pertama iaitu 1955 tu. Kamu akan lihat penubuhan Majlis Perundangan Persekutuan MPP yang dipilih melalui pilihan raya. Dan kamu akan lihatlah bagaimana kabinet pertama ni bekerja ataupun peranan kabinet pertama Persekutuan Tanah Melayu. Okey, dan kamu lihat rangka waktu dia bermula dengan pilihan raya Majlis Perbandaran Georgetown 1951. Nanti kita akan belajar nanti. Dan kamu akan lihat dia berkembang pula 1952 iaitu pilihan raya Majlis Perbandaran Kuala Lumpur. Dia start dengan bandar dulu. Lepas tu pergi pada 1994 baru wujud pilihan raya negeri. Dan inilah yang paling penting pilihan raya Majlis Perundangan Persekutuan, iaitu pilihan raya besar lah, pilihan raya umum kita kata. Dan kita akan lihat pilihan raya Majlis Perbandaran Kuching. Okey, tapi hari ini kita akan lihat dua saja, 8.1 dan 8.2. Okey, untuk 8.1, perkembangan pilihan raya di Persekutuan Tanah Melayu kita kena tahu. Pilihan raya ni dia boleh pilih wakil sendiri. Dia merupakan amalan demokrasi. Jadi pilihan raya ni merupakan asas berkerajaan sendiri yang memberikan peluang kepada rakyat untuk memilih wakil atau parti yang akan membentuk kerajaan. Jadi di negara kita pilihan raya bermula peringkat Majlis Perbandaran iaitu peringkat bandar lah. Yang kedua peringkat negeri, barulah pilihan raya umum iaitu pilihan raya Majlis Perundangan Persekutuan 1955. Okey, mari kita lihat kronologi pilihan raya yang dijalankan. Okey, pilihan raya Persekutuan Tanah Melayu ni diadakan selaras dengan peruntukan dalam Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1948. Ingat lagi kan? Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1948 menyediakan negara ke arah kerajaan sendiri. Jadi kena berilah peluang untuk buat pilihan raya. Dan kerajaan persekutuan ni membentuk sebuah jawatan kuasa pilihan raya bagi Majlis Mesyuarat Perundangan untuk mengkaji dan membuat cadangan tentang perkara tersebut. Kena ingat, mereka bentuk satu jawatan kuasa pilihan raya nama dia, yang bertujuan untuk kaji dan buat cadangan nak laksanakan pilihan raya tu. Okey, yang ketiga, ordinan pilihan raya. Pihak berkuasa tempatan, nama rang undang-undang. Ini adalah undang-undang yang bernama Ordinan Pilihan Raya Pihak Berkuasa Tempatan pada tahun 1950 memberikan kuasa kepada majlis tempatan untuk mengadakan pilihan raya. Sebab undang-undang sebelum ni tak ada undang-undang buat pilihan raya, jadi wujudkan satu undang-undang lah yang bernama Ordinan Pilihan Raya Pihak Berkuasa Tempatan lah untuk beri kuasa lah.
Dan seterusnya, pilihan raya. Ni penting ni. Ingat. Pilihan raya Majlis Perbandaran yang pertama. The first pilihan raya yang diadakan ialah pilihan raya Majlis Perbandaran di Georgetown, Pulau Pinang pada tahun 1951. Dan pilihan raya Perbandaran Georgetown ni diadakan tujuan untuk memilih 9 orang ahli Pesuruhjaya Georgetown. Kamu kena ingat tau, ni yang penting juga ni. Pilihan raya pertama kita, iaitu pilihan raya Perbandaran Georgetown. Tujuannya apa? Untuk memilih 9 orang ahli Pesuruhjaya Georgetown. Dan ini adalah mengenai pilihan raya tersebut. Ada 4 parti yang bertanding, iaitu Parti Radikal, Parti Buruh, UMNO, Bebas, dan bilangan caranya mereka bertanding dan kerusi yang dimenangi. 9 kerusi kan, 5, 2, 1 ni 9. Dia nak pilih 9 orang ahli Pesuruhjaya. Jadi kita boleh lihatlah, Parti Radikal ni menang, Parti Buruh menang, UMNO ni tak menang sebab dia tak bekerjasama. Nanti kita akan lihat bagaimana UMNO ni dia menang besar nanti. Okey, seterusnya pula. Hari pendaftaran pemilihan diadakan selama 6 minggu lah untuk untuk Georgetown punya pilihan raya ni diadakan 6 minggu bermula 17 Mei 1951 hingga 30 Jun 1951 dan ada 14,514 orang yang mengundi dan mendaftar serta membuang undi dalam pilihan raya. Okay. Dan seterusnya, pilihan raya kedua pula. Pilihan raya Majlis Perbandaran Kuala Lumpur diadakan pada Februari 1952. Dan pilihan raya ni tujuan untuk apa? Untuk merebut 12 kerusi. 12 kerusi Majlis Perbandaran Kuala Lumpur bagi kawasan Sentul, Bangsa, Imbi dan Petaling Jaya. Dia ada 4 tempat. Ada 12 kerusi yang untuk 4 kawasan. Dan dalam pilihan raya ni, UMNO bahagian Kuala Lumpur. Tadi UMNO di Georgetown tak menang banyak kan. Tapi dalam pilihan raya kali ni, dia menang banyak. Sebab UMNO bahagian Kuala Lumpur dan MCA. MCA ni diwakili oleh orang Cina lah. Bahagian Selangor ni mengadakan kerjasama dan untuk bergabung. Bergabung parti ni perkara biasa yang kita lihat sekarang pun. Bergabung kan. Gabungan antara peringkat awal ini dikenali sebagai Perikatan nama mereka. Telah memenangi 9 daripada 12 kerusi yang dipertandingkan. Nampak ni, menang besar lah Perikatan. 9 kerusi di pilihan raya Majlis Perbandaran Kuala Lumpur. Manakala Bebas ni 1 kerusi, IMP 2 kerusi, yang lain-lain tak menang lah. Jadi seterusnya, pilihan raya Majlis Bandar yang seterusnya selepas Georgetown, Kuala Lumpur ialah Johor Bahru, Ipoh, Alor, Melaka, Seremban dan kerjasama parti UMNO MCA ni terus mendapat kemenangan dalam pilihan raya Majlis Perbandaran yang dipertandingkan. Nampak kan? Orang ramai dapat menerima lah kerjasama kaum punya parti. So pada tahun 1954 pula pilihan raya peringkat negeri telah diadakan dan negeri dan tadi tu bandar-bandar saja. Yang ni 1954 ni negeri pula dan Perikatan UMNO MCA ni menang besar. Menang 226 kerusi daripada 268 kerusi yang dipertandingkan. Dan kemenangan ini, cikgu kata, telah menunjukkan masyarakat menerima terhadap kerjasama kaum dalam politik pada masa itu. Jadi kita boleh katakan pilihan raya pada peringkat awal ini berjaya menyedarkan rakyat tentang amalan demokrasi dan pilihan raya ini telah memberikan pengalaman kepada rakyat untuk mengendalikan pilihan raya peringkat persekutuan nanti. Dan sebagai persediaan ke arah berkerajaan sendiri sebab kita sudah ada pengalaman pilihan raya bandar negeri, jadi kita akan pergi yang lebih besar iaitu peringkat persekutuan ataupun pilihan raya umum lah. Okay, boleh faham? Harap semua masih faham Amalan demokrasi dan memberikan pengalaman yang penting dan persediaan ke arah berkerajaan sendiri. Okay, kita kena fikir. Okay, ini adalah gambar dalam buku teks 197. Okay, ini adalah kita kata satu macam kartun lah. Kartun mengenai situasi pada masa tersebut lah. Apa yang rakyat nakkan dan apa yang mereka kempenkan. Service before self, better housing needed, perumahan, nak perumahan, nak mengembangkan bidang kesihatan, perkhidmatan kesihatan dan menyelesaikan masalah
Kuala Lumpur lah. Berdasarkan poster Saturday Forum di atas, jelaskan harapan rakyat melalui pilihan raya ni. Kamu boleh tengok gambar dan kamu boleh jelaskan lah. Dan kamu boleh fikirkan mengapakah pilihan raya Majlis Perbandaran Georgetown dan Kuala Lumpur diadakan. Sebab nak bagi peluang rakyat terlibat dalam memilih ketua ataupun wakil. Seperti di Georgetown, kita nak 9 orang ahli Pesuruhjaya Perbandaran kan. Dan di Kuala Lumpur nak berapa orang? Ada 12 kerusi kan. Untuk memilih 12 kerusi Perbandaran Kuala Lumpur bagi kawasan Sentul, Bangsa, Impi dan Petaling Jaya. Okey, kita lihat pula 8.2. Ini adalah proses peringkat persekutuan lah. Nak ke arah berkerajaan sendiri membentuk kabinet. Jadi ini adalah proses pilihan raya umum pertama. Okey, apa yang kita akan lihat adalah rundingan sebelum pilihan raya umum. Kita akan lihat proses pilihan raya Majlis Perundangan Persekutuan. Nama pilihan raya dia adalah MPP. Ingat pilihan raya MPP 1955 iaitu Majlis Perundangan Persekutuan. Dan kita akan lihat pilihan raya awal di Sabah dan Sarawak. Okey. Pilihan raya umum pertama, dia diadakan bagi merintis jalan ke arah kemerdekaan. Sebab nak bentuk kerajaan ni, kerajaan yang bebas merdeka ni adalah perlu dipilih oleh rakyat lah, kita tahu kan. Okay, Raja-Raja Melayu sendiri bersetuju pilihan raya bagi memilih anggota Majlis Perundangan Persekutuan MPP. Dan peristiharaan pilihan raya ini dibuat oleh siapa? Sir Donald McGilvray. Ingat nama ni, Sir Donald McGilvray. Nama dia susah sebut. Okey, dan proses pilihan raya ni, kamu kena ingat dia bermula dengan isu penetapan penetapan bilangan ahli MPP. Nak tahu berapa ahli MPP yang kita nak lantik? Nak adakan pilihan raya ni, nak tahu berapa ahli, berapa kursi, berapa orang kita nak lantik dulu. Barulah kita kedua adalah penentuan sempadan. Yang ketiga, pendaftaran pengundi. Yang keempat, penamaan calon. Kena ada calon baru kita tahu siapa nak bertanding kan. Nak pilih siapa. Tak ada calon macam mana nak undi. Pengundi nak pilih siapa kan. Penamaan calon. Mengadakan kempen. Ni lah nak kempen. Nak buat janji-janji yang janji ditepati. Manifesto. Ini lah. Dan mengundi. Dan hari mengundi, pengiraan undi dan pengumuman keputusan siapa yang menang. Okey, jom kita lihat. Okey. Tadi kita katakan kita nak penetapan bilangan ahli MPP kan. Jadi kita lihatlah. Ini adalah berlaku rundingan sebelum pilihan raya umum lah. Sebelum pilihan raya umum diadakan, beberapa isu yang berkaitan bilangan ahli MPP ni perlu disepakati antara rakyat, antara wakil tanah Melayu dan juga British lah. Jadi pada tahun 1 Februari 1954, jawatan kuasa pilihan raya, ni jawatan kuasa pilihan raya yang nak anjurkan pilihan raya umum ni, dia membentuk dulu dan terdiri daripada 46 orang ahli lah. 46 orang ahli yang berada dalam jawatan kuasa pilihan raya ni. Dan tugas jawatan kuasa ni, dia mengkaji hal ehwal pilihan raya yang akan dijalankan. Dia kena ada satu jawatan kuasa lah. Siapa nak laksanakan pilihan raya kalau tak ada jawatan kuasa kan? Dia kena ada satu jawatan kuasa yang ada 46 orang ahli. Mereka lah yang akan kaji hak ehwal pilihan raya, macam mana nak jalankan. Dan pilihan raya, jawatan kuasa pilihan raya ni telah mengeluarkan 2 bentuk penyata susunan MPP. Yang dinamakan bentuk A dan bentuk B dalam buku teks kamus 198. Okey, kamu kena tahulah. Kenapa kita adakan pilihan raya? Sebab sebelum pilihan raya, anggota dalam MPP, Majlis Perundangan Persekutuan tu, sebelum ni kita tidak ada hak untuk memilih. Dulu dipilih oleh British, dipilih oleh Pesuruhjaya Tinggi British. Cara dia adalah dia undang parti politik, pertubuhan kaum yang popular lah, yang dia suka ke, serta badan pekerja, perniagaan dan perusahaan macam orang-orang korporat lah, untuk menganggotai. Nama calon yang sesuai ni dia sendiri yang kemukakan dalam MPP. Jadi kita tak ada hak pilih. Sekarang baru kita ada hak. Rakyat ada kuasa untuk turun mengundi, memilih wakil dalam MPP ni. Jadi dia nampaklah perbezaan.
dipilih British dan dipilih oleh rakyat dalam pilihan raya. Okey, kita sambung lihat bentuk ataupun kita kata penyata susunan MPP yang akan ada nanti. Ada berapa orang, bagaimanakah jumlah yang akan ada dalam MPP nanti. Jadi Jawatan Kuasa Pilihan Raya ni telah keluarkan dua bentuk, bentuk A dan bentuk B. Persamaan mereka, seorang speaker kena ada, 3 orang ahli yang dilantik, 11 orang wakil negeri, 20 orang yang dilantik mewakili kepentingan tertentu dan 3 orang dilantik mewakili golongan minoriti. Manakala 2 orang ahli rasmi iaitu Setiausaha Pertahanan dan Setiausaha Ekonomi. Perbezaan dia adalah berapa jumlah yang kita nak pilih melalui pilihan raya serta tempoh pilihan raya persekutuan dilaksanakan. Kalau bentuk A dia kata 60 orang dipilih. Kalau bentuk B 44 orang dipilih dalam pilihan raya. Manakala 8 orang tambahan tu dilantik oleh Pesuruhjaya Tinggi British. Nampak tak perbezaan? Yang tu ramai orang dan dipilih melalui pilihan raya. Yang tu tak ramai dipilih melalui pilihan raya dan akan ada 8 tambahan dipilih oleh Pesuruhjaya Tinggi British. Tempoh pula, bentuk A ni diadakan lebih awal lah. Diadakan tidak lewat daripada bulan November 1954. Manakala bentuk B ni tak ada penetapan tarikh dan masa. Jadi, ini lebih menguntungkan kan. Jadi, Tunku Abdul Rahman dan Parti Perikatan telah memilih bentuk A. Manakala Jawatan Kuasa Pilihan Raya ni dia keluarkan dan dia kata dia nak pilih bentuk B lah yang sesuai. Jadi, pada masa tersebut, Tunku ni mahu pergi ke London lah. Mahu berangkat ke London bersama-sama dengan Tan Cheng Lock, PH Tan dan kemudiannya disertai oleh Datuk Abdul Razak pada April 1954. Tujuan rombongan nak pergi London ni untuk menyatakan hasrat mereka. Mereka nak 3/5 bilangan anggota MPP dan bilangan anggota MPP tu hendaklah dipilih melalui pilihan raya. Jadi, semasa di London dengan pertolongan Lord Ockmore, Tunku ni telah berjaya bertemu dengan ahli parlimen daripada Parti Buruh British, Parti Konservatif, ahli parti di British lah, Parti Liberal. Dan Tunku membuat kenyataan tentang hasrat mereka tu lah nak bilangan anggota MPP tu mesti dipilih dalam pilihan raya dan kena 3/5 bilangan. Nak 3/5 dalam jumlah-jumlah semua tu. Nak lebih daripada separuh lah 3/5 tu. Tapi Tunku Abdul Rahman ni nanti kita lihat dia telah berjaya mengadakan rundingan dengan Oliver Littleton iaitu Setiausaha Tanah Jajahan British di London. Tetapi rundingan tersebut gagal menjayakan hasrat untuk mendapat 3/5 ahli melalui pilihan raya. Walaupun rundingan tersebut gagal, mereka tetap disambut meriah di Tanah Melayu. Cikgu akan ceritakan sedikit sebelum nak pergi London tu apa kisah yang sedih di negara kita. Pada masa tersebut, negara kita ni nak merdeka, nak apa-apa, tapi kita tak ada apa-apa sebab kita telah dijajah beratus tahun. Jadi, pada masa tersebut, UMNO pun, walaupun kita ada pertubuhan parti, tapi kita kata duit tak cukup. Nak pergi London tak ada duit. Sehingga kan ketika Presiden UMNO, Tunku Abdul Rahman tu, berbicara di Dewan Hang Tuah Bandar Hilir Melaka. Bandar Hilir Melaka ni, Tunku ni telah menitiskan air mata dan dia mengatakan bersama-sama Raja lah Semenanjung dia cakap dia nak pergi ke London nak menuntut kemerdekaan daripada mereka, tetapi kemerdekaan negara kita ditagih tetapi kita masa tersebut tidak mempunyai apa-apa lah. Jadi Tunku ni pun macam menitiskan air mata lah dan semua tu jadi ramai rasa macam apa dah sedih. Jadi mereka pun menghulurkan derma kepada rombongan kemerdekaan. Okey, sebelum tu, Datuk Siti Rahmah Kasim ni siapa dia? Dia merupakan seorang wanita. Okey, dia telah datang ke, dia merupakan orang Malaya pertama yang menyerahkan gelang emas hadiah perkahwinan dia. Dia pertama menyerahkan sebab dia kata dia terlalu sedih. Dia melihat titisan air mata Tunku tu membuatkan keputusan bahawa Datuk tidak, Siti Rahmah Kasim ni dia tidak mahu mementingkan diri. Sebab pada masa tersebut UMNO tidak mempunyai duit untuk membiayai perjalanan ke London. Jadi dia seikhlas hatilah. Dia pun menyerahkan gelang emas dia.
Jadi semangat seorang wanita yang menyerahkan emas tanpa dipaksa telah menjala kata menjala kepada semua kaum ibu yang lain lah. Mereka tanpa dipaksa, mereka lihat apa yang dibuat oleh Ramah Kasim ni, mereka pun ikut buat. Mereka menanggalkan barang kemas, subang, rantai, kerongsang, pink baju, cincin dan dikumpulkan lah. Dan dalam sekelip mata kita boleh lihat sebab seorang tindakan, seorang wanita saja telah mengubah masyarakat ataupun kita kata orang pada waktu perhimpunan tersebut. Tengok, ada yang bahagian atas ni mereka apa dah, mereka macam bukan buang, mereka macam letakkan duit tu lah. Dan duit tu jatuh ke bawah ni. Dan ni koleksi lah. Beberapa sen ke, berapa wang ni kita. Hadirin yang duduk di tingkat atas derma menggunakan wang kertas bernilai RM1 hingga 10 sen demi membantu tunku. Nampak tak? Apa yang nilai kita boleh pelajari masa tersebut? Kita kena belajar nilai, kita tidak boleh mementingkan diri. Kita kena ikhlas. Jadi kalau anda berada di situasi tersebut, anda apa yang akan lakukan? Cikgu percaya kalau masa tersebut kita tidak merdeka, kita pun akan buat perkara yang sama kan. Kita akan bagi apa yang kita ada semata-mata untuk menyokong perjuangan Tunku nak pergi ke London untuk menuntut kemerdekaan kan. Jadi kita pun kena ikhlas lah. Jadi kita sebagai generasi selepas merdeka, apa sumbangan anda kepada merdeka, kepada negara? Kamu kena fikirkan. Apa yang kamu boleh buat? Kalau orang dulu dia boleh, tak ada apa-apa pun dia boleh sumbangkan apa yang dia mampu. Mungkin zaman sekarang lah kita lihat apa sangat jumlah gelang emas yang diberikan oleh Siti Rahmah Kasim. Tapi kamu kena tahulah pada masa tersebut gelang itulah yang membantu negara kita mencapai kemerdekaan. Jadi kamu jangan pandang rendah apa yang mereka buat dulu. Mereka telah bersusah payah, berkorban. Tak kira lah wang, duit ke tenaga, semata-mata nak memastikan negara kita mencapai kemerdekaan. Jadi walaupun tidak berjaya kan dia pergi ke London, tetapi selepas tu bilangan ahli MPP yang dipersetujui yang dipilih melalui pilihan raya adalah sebanyak 52 orang. Ini jumlah yang dipersetujui, yang maksudnya bentuk A tadi tu kata nak 60 orang kan, yang tadi tu kata 44. Tapi last dia kata sederhanakan lah kita nampak kan. Jadi sebanyak 52 orang ahli yang akan dipilih nanti dalam pilihan raya MPP 1955. Dan persetujuan awal ini dicapai hanyalah pada Julai 1954 dan pilihan raya akan diadakan pada tahun 1955. Okay, jadi pada tempoh waktu 18 Ogos hingga 19 Ogos ni, rang undang-undang pilihan raya Persekutuan Tanah Melayu diluluskan untuk membolehkan pilihan raya persekutuan diadakan sebagai langkah awal ke arah kemerdekaan. Cikgu kata dah, kalau nak adakan pilihan raya dia akan kena ada undang-undang kan. Yang tadi tu kita kata, yang tadi kamu telah lihat depan tu ordinan pilihan raya pihak berkuasa tempatan untuk memberikan kuasa kepada majlis tempatan. Tapi kalau yang pilihan raya umum ni, dia adakan rang undang-undang pilihan raya Persekutuan Tanah Melayu untuk melaksanakan pilihan raya persekutuan. Okay? Jadi highlightkan benda-benda yang penting dalam buku teks kamu. Jadi ini proses pilihan raya ada 8 semua nanti. Muka surat 200 hingga 201 tu. Yang pertama. Sebelum tadi tu kita dah kata menentukan bilangan ahli kan. Yang ni adalah proses pada pilihan raya Majlis Perundangan. Jadi dia kena ada satu Suruhanjaya penentuan sempadan ataupun kawasan ditubuhkan dan berjaya membentuk 52 kawasan pilihan raya. Sebab kita kan besar juga negeri itu, kita kena tentukan sempadan mana untuk membentuk 52 kawasan pilihan raya. Ini dilaksanakan pada 26 April 1954. Yang kedua, rang undang-undang diluluskan membolehkan pilihan raya diadakan. Yang tadi cikgu kata ini adalah pada Ogos 1954. Yang ketiga, pendaftaran pengundi. Kena daftar dulu siapa nak undi. Dia ada syarat-syarat dia, nanti kita akan tengok. Dia bermula 18 Oktober di seluruh tanah Melayu. Manakala di Terengganu ni dia start lewat sikit pada 29 Oktober 1954. Dan penamaan calon pula diadakan pada 15 Jun 1955. Kemudian kempen pilihan raya. Ini yang best ni, kempen pelbagai bantuan, manifesto dijanjikan selama 45 hari. Dan hari mengundi ni hari yang paling penting.
rakyat turun mengundi pada 27 Julai 1955 dan proses dia selepas undi, peti undi ke pusat pengiraan undilah dan proses pengiraan pengundian akan dilakukan dan pengumuman keputusan. Jadi bagi menjamin pelaksanaan pilihan raya yang sistematik, pihak British telah melantik T.E. Smith untuk menyelia urusan pilihan raya. Kamu tak ingat T.E. Smith ni untuk menyelia urusan pilihan raya bagi pilihan raya yang sistematik. Okey, kita lihat satu persatu. Kita telah lihat tadi cikgu dah cakap dia kena tentukan sempadan. Oleh siapa? Oleh Suruhanjaya Penentuan Sempadan untuk membentuk 52 kawasan pilihan raya. Contoh, kawasan sempadan pilihan raya ni kamu lihat peta nombor 17 kawasan Kuala Lumpur Barat dalam pilihan raya Majlis Perundangan. Ni penentuan kawasan-kawasan lah. Okay, Kuala Lumpur ni dia pecah mana-mana sempadan dia. Okey, dan rang undang-undang, kena ada rang undang-undang untuk membolehkan pilihan raya diadakan. Okey, dan pendaftaran pengundi ni. Apakah syarat kita nak jadi pengundi? Kamu kena ingat, yang first kali nak jadi pengundi, kamu kena jadi warga negara Persekutuan Tanah Melayu. Kamu kena 21 tahun ke atas. Kamu kena merupakan individu yang tinggal di Persekutuan Tanah Melayu dalam tempoh 6 bulan terdahulu. Maksudnya bermula 17 Oktober 1954 ataupun 28 Oktober 1954 bagi negeri Terengganu. Okey, layak untuk memohon sebagai pengundi. 3 ni kena penuhi. Kalau kamu 21 tahun, kamu bukan warga negara, kamu tak boleh undi. Tapi kamu kena warga negara, kamu kena 21 tahun ke atas. Kamu kena tinggal selama 6 bulan dahulu sebelum tarikh pilihan raya, baru kamu layak menjadi pengundi. Okey. Dan keempat, penamaan calon. Nak jadi calon, kena macam mana? Nak jadi calon. Ni gambar sekarang lah. Nak jadi calon, kamu kena warga negara Persekutuan Tanah Melayu. Kena berumur 21 tahun ke atas. Kamu kena tinggal di Tanah Melayu dalam tempoh 12 bulan daripada hari penamaan calon. Dan ingat, kamu kena pandai 2 bahasa. Bahasa Inggeris dan bahasa Melayu. 4 syarat ni baru boleh jadi calon. Okey, dan kempen pilihan raya ni yang best ni lah. Cuba semua orang pergi dengar lah apa yang dia nak kempen, nak bagi kita, nak bagi duit ke, nak bagi kemajuan nanti-nanti. Kita pun percayalah janji-janji tu. Macam tu lah. Dan kita pun undi mereka pada 27 Julai 1955. Kita pergi mengundi, rakyat turun mengundi. Okey, dan jumlah mengundi pada masa tersebut semua adalah 1,280,000. Ramai tak? Dan ini percentage kaum lah. Dan okey, ini proses peti undi pergi ke pusat pengiraan undi dan pengiraan buatlah. Dan pengumuman keputusan. Ni pun siapa menang. Kita tengok agihan kerusi ikut negeri. Ada 52 semua. Negeri. Ada kawasan-kawasan tertentu dia pilih banyak kerusi lah. Okey, Perlis ni kecil saja satu kerusi. Dan ini kemenangan. Kemenangan besar ni. Siapa menang besar? Perikatan. Daripada 52 calon tanding, dia letak semua calon di semua tempat, cikgu rasa lah. Dan 51 kerusi yang dimenangi dan hanya 1 kerusi dia hilang kepada PAS. Nampak tak? Jadi kita nampak parti perikatan. Pada masa tersebut parti perikatan ni ada dalam kalangan UMNO, MIC dan NCA lah. Kaum besar dia bekerjasama, bergabung, membentuk parti perikatan dan menang besar. Yang lain tu calon-calon bertanding tak menang banyak. Kita nampak lah. Ni gambar calon yang memenangi pilihan raya di 52 tempat lah. Nampak kan orang dapat menerima. Jadi kita boleh lumuskan lah parti perikatan ni diterima oleh masyarakat yang terdiri daripada pelbagai kaum kerana melibatkan kerjasama antara kaum yang terdiri daripada UMNO, MCA, MIC yang diwakili oleh kaum Melayu, Cina dan India. Okey, sebelum tu cikgu nak tunjukkan satu benda juga. Okey. Pada masa tersebut, laporan pilihan raya pertama Majlis Perundangan Persekutuan Tanah Melayu 1955. Okey, laporan ini dia mengandungi maklumat tentang urusan pemilihan serta penerangan berkaitan dengan peraturan dan tindakan yang perlu diambil bagi menghadapi pilihan raya. Di samping itu, laporan ini menggariskan langkah bagi mentadbir perjalanan pilihan raya, pembahagian kawasan, pendaftaran calon, pengundi serta nama-nama calon dan parti akan bertanding lah. Okey, selepas dia buat tu, dia kena keluarkan satu laporan lah yang dinamakan Laporan Pilihan Raya Pertama Majlis Perundangan Persekutuan Tanah Melayu 1955 yang ada banyak maklumat lah. Maklumat ni.
Kamu kena tahulah report. Kita kata kita buat sesuatu, kita kena keluarkan laporan lah sebagai bukti. Untuk pilihan raya awal di Sarawak dan Sabah pula, kita lihat pilihan raya awal di Sarawak. Okey, pilihan raya tempatan pertama diadakan pada tahun 1956 dan diadakan sebagai persediaan awal ke arah kerajaan sendiri. Dan pilihan raya ni diadakan bagi kawasan Kuching Municipal Council. Yang pertama ni Kuching dan yang kedua adalah Sibu Urban District Council pada tahun 1957. Dan pilihan raya KMC ni, Kuching dibahagikan kepada 9 kawasan yang ataupun dikatakan sebagai wad. William Tan dipilih sebagai pengurusi pertama KMC dan Ong Ki Hui sebagai timbalannya. Untuk pilihan raya Sibu ni, SUDC ni, Sibu dibahagikan kepada 9 kawasan juga. Dan keputusan pilihan raya meletakkan Ting Chiu Huat sebagai pengerusi SUDC dan timbalan pengurusi ialah John Lu Ling Chong. Ingat nama mereka. Untuk pilihan raya di Sabah pula, pilihan raya kerajaan tempatan diadakan pada 16 Disember 1962 di bawah Local Government Election Ordinance untuk 118 kawasan ataupun wad di kawasan di pihak berkuasa tempatan. Ingat 118 yang dipertandingkan lah. Dan setiausaha kolonial bagi kerajaan tempatan selaku penguasa pilihan raya bertanggungjawab menjalankan pilihan raya tersebut. Okay, dijalankan oleh setiausaha kolonial bagi kerajaan tempatan lah. Dan seramai 202 calon bertanding untuk merebut 118 kawasan dan calon di 53 kawasan menang tanpa bertanding. Apa itu menang tanpa bertanding? Mungkin tiada calon lah. Mungkin dia seorang calon dan dia diisytiharkan menang lah sebab tiada calon. Jadi dia menang tanpa bertanding lah orang kata. Okey, ini adalah maklumat tentang parti yang bertanding dan berapakah kerusi yang mereka menang. Okey, calon bebas 4. Calon bebas ni maksudnya dia orang perseorangan lah. Dia tak ada parti, dia bebas. Calon yang bebas. Okey, yang ni yang paling banyak menang USNO ni lah. Okey, dan dia bahagi ikut kerusi lah. Pembahagian kerusi Majlis Perundangan Borneo Utara oleh Majlis Kebangsaan Perikatan Sabah. Okey, ini kerusi yang mereka ni. Okey, ni kawasan. Kamu kena faham kawasan dan kerusi tau. Kerusi ni dia nak masuk ke parlimen macam tu lah, nak pergi. Kawasan tu kawasan. Dia pilih pula siapa yang akan pergi pegang kerusi dia lah. Nampak? Jadi ini dalam buku teks kamu pun ada. Kamu kena tahulah bagaimanakah proses pilihan raya di bilik mengundi. Okay, ini yang sekarang lah. Okey, dia akan ada 6 tempat. First sekali adalah kerani pengundian. Okey, masuk ni daftar, bagi tunjuk IC semualah. Kerani pengundian. Lepas tu pergi undi. Lepas tu masukkan tempat kotak undi. Kemudian ini adalah wakil parti politik lah. Masing-masing hantar satu wakil lah. Dan ini adalah ketua bilik mengundi. Bos bilik ni. Yang ke-6 keluar. Dan pilihan raya umum atau pilihan raya kecil di Malaysia melibatkan 6 peringkat lah. Kalau pilihan raya umum dan peringkat pilihan raya kecil di Malaysia. Sekarang. Tengok sekarang Dia akan first pengeluaran writ. Iaitu Suruhanjaya pilihan raya ni akan mengeluarkan writ ataupun surat kuasa. Surat kuasa lah yang menunjukkan mereka ni diberi kuasa untuk menjalankan pilihan raya. Yang kedua, penamaan calon. Samalah. Yang ketiga, kempen pilihan raya. Yang keempat, pengundian. Yang kelima, penjumlahan rasmi undi, iaitu pengiraan lah. Yang keenam adalah pengumuman keputusan pilihan raya. Okay, ini adalah info sedikit lah Malaysia sekarang bagaimana kita jalankan. Jadi kita boleh lihat tindakan mengadakan pilihan raya ni telah mendapat sambutan yang baik daripada rakyat berbagai kaum kerana mereka boleh memilih wakil dalam kerajaan dan pemilihan wakil yang berintegriti dan mempunyai jati diri yang teguh sangat penting bagi memastikan amalan demokrasi diamalkan dengan baik di negara kita. Okey, dan pilihan raya ini telah membuka peluang yang adil kepada rakyat untuk mengambil bahagian dalam politik tempatan dan mengamalkan demokrasi. Jadi ini adalah gambar-gambar pada masa pilihan raya MPP 1955. Melihat iklan dia sama dengan kita lah. Kita iklan pergi mengundi ya, suruh rakyat daftar mengundi lah. Ini pun sama juga.
We are going to register now. Have you? Federal election, persekutuan lah. Pilihan Raya Persekutuan 1955. Ni iklan mereka. Ni contoh kertas undi. Ni gambar-gambar lah. Okey, kita lihat sedikit bagaimana mereka tarik orang mengundi pada masa tersebut. Okey, ini video bonus lah kamu lihat. Saya ni sibuk. Duk bersiap 27 hari bulan Julai. Tuan-tuan setia maklum, 27 hari bulan Julai ni, hari membuang undi pilihan raya yang pertama di dalam persekutuan tanah air. Kalau sekiranya tuan-tuan dah daftar nama tuan-tuan sebagai pengundi, jangan lupa boleh mengundi calon-calon yang tuan-tuan suka. Saya fikir lebih baik saya menyanyi satu lagu berkenaan dengan hari mengundi. Kalau tuan-tuan nak dengar, ikutlah saya. Undilah, tuan dan tuan, 27 hari bulan. Pilihan raya yang pertama. Pergilah, undilah bersama-sama. Hati undi di persekutuan. Julai 27 hari bulan. Jangan lupa encik dan tuan-tuan. Undilah calon yang tuan-tuan berkenan. Undilah tuan dan tuan. 27 hari bulan. Pilihan raya yang pertama. Pergilah, undilah bersama-sama. Undilah dengan baik hati. Siapa yang tuan sukai. Cakap orang janganlah peduli. Pikir dulu jangan lambat terus mengundi. Undilah tuan dan tuan. 27 hari bulan. Pilihan raya yang pertama. Pergilah, undilah bersama-sama. Okey, tadi tu cara dia macam nak promote lah, nak mempromosi orang suruh pergi mengundi. Okey, kita lihat sedikit video situasi dahululah bagaimanakah pilihan raya tersebut berlaku. Cikgu tunjuk satu video juga. Ha, 52 kawasan ini mereka adakan pakatan lah, parti perikatan bergabung. Ini parti lain yang bertanding juga. Ini situasi masa tersebut lah. Mereka camping lah, camping bagi orang tengok. Ni nak camping ni.
Kalau askar apa ni, mereka undi awal sikit. Nampak situasi masa tersebut. Oh, kempen. Tengok. Kempen nak bagi tarik orang pergi undi mereka lah. Mereka percayalah. Janji-janji macam-macam. Sokong lah. Okay, ni yang pegawai lah yang urus pilihan raya ni. Mereka keluar awal, bawa peti, nak pergi uruskan lah. Dan kemudian, masyarakat turun mengundi. Kamu kena ingat tau, mereka bersemangat sebab itu adalah pilihan raya pertama mereka. Sepanjang mereka dijajah, tak pernah ada pilihan raya. Ni the first. So, ramailah yang turun pergi mengundi pada masa tersebut. Kamu tahu kan jumlah berapa kan tadi je kita cakap? 1 juta lebih kan? Suasana mengundi. Ni nak pergi mengira undi ni. Selepas pengundi, pergi kira undi. Mengira undi, tengok. Sama je dengan sekarang pun sama juga. Tak ada beza. Okay, nampak lincah. Kira lah, kira. Dia ada wakil yang bertanding, tengoklah. Supaya tak ada penipuan, kita kata. Ni masa pengumuman dan siapa menang ni. Yeay, dah menang dah. Berapa kerusi dia menang, berapa orang undi mereka. Macam tu lah. Proses dia. Dan surat akhbar dicetak memberitahu keputusan undian supaya orang ramai tahu. Dan ni sorakan lah kepada geng-geng yang mereka undi menang. Mereka happy lah. Dan kita tahu parti Perikatan menang besar. Macam tu lah kisah macam mana situasi masa tersebut. Kamu boleh imagine kan. Tuan Rama yang akan menjadi ketua lah nanti dalam kabinet. Kita akan tengok minggu depan. Sekian saja.